بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارف كما فتحت على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ربي يسر ولا تعسر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك وعليك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبرك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعوذ كلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ، من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يترك بخير يا رحمن. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala pada malam yang mulia dan bahagia ini dapat sama-sama kita bertemu dan berada dalam majlis ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa merahmati, memberkati, meredai, memudahkan serta menunaikan segala hajat kita, sama ada hajat duniawi, lebih-lebih hajat ukhrawi. Muslimin, muslimat, abang-abang kakak yang dirahmati Allah, InsyaAllah pada malam ini kita ambil beberapa hadis lagi dan ayat Quran berkaitan dengan tugas para malaikat. Tugas para malaikat itu dalam muka surat 132. Bagi yang ada kitab boleh tengok muka surat 132. Dan ini adalah merupakan antara tajuk yang akhir berkaitan dengan beriman kepada para malaikat. Sehubungan dengan ini, Imam Muslim meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yad'uani يقول أحدهما اللهم أعطي ممسكا تلفا ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا خلفا." رواه مسلم atau kama qala alaihi wasallam. Pada setiap pagi, mana setiap pagi, para hamba itu ada dua malaikat berdoa. Mana setiap pagi kita bangun jadi waktu pagi, maka akan ada dua malaikat yang akan berdoa untuk kita. Yang pertamanya malaikat berdoa, "Ya Allah, berikanlah kerosakan kepada mereka yang enggan membelanjakan hartanya untuk sedekah." Maka sebab itulah sebaik-baiknya, seelok-eloknya kita mulakan hari kita dengan bersedekah. Dia sedekah ni dia ada banyak bentuk lah. Tak semestinya sedekah tu hanya semata-mata wang ringgit. Di sana banyak bentuk-bentuk, banyak bentuk sedekah yang dianjurkan, yang diajar oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tabassumu wajhika fi wajhi akhika sadaqah, atau kama qala Rasulullah sallallahu. Kita senyum di depan kawan kita juga akan dapat pahala sedekah. Kita bantu, tunjuk jalan, dapat pahala sedekah. Jadi banyak pahala sedekah yang boleh kita dapat. Maka sebab itulah di awal pagi itu paling cantik kita mulakan dengan bersedekah. Sama ada kita sedekah dengan menggunakan wang ringgit kita, bersedekah dengan menggunakan akal fikiran kita, iaitulah kita ada maklumat, kita ada ilmu, kita ada apa-apa panduan yang kita boleh kongsi, ataupun kita sedekah dengan tenaga kita. Dan malaikat yang satu lagi akan berkata, "Ya Allah, berikanlah
pengganti atau bergantian kepada mereka yang membelanjakan hartanya untuk kebaikan. Jadi malaikat berdoa untuk yang kedekut, malaikat berdoa supaya binasakan harta orang tu. Untuk orang yang pemurah, yang bersedekah, yang bantu dan tolong, maka Allah Ta'ala, malaikat doa agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala ganti, tambah lagi untuk orang tu. Jadi ini adalah salah satu daripada perkara yang berkaitan dengan keimanan. Barat ajak kita, orang kafir ajak kita, kalau kita kurang infak, kurang bersedekah, maka harta kita banyak. Itu adalah ilmu yang diajar oleh musuh-musuh Islam. Sedangkan Allah dan Rasul ajak kita, kalau kita nak senang, kalau kita nak kaya, kalau kita nak bertambahnya rezeki kita, maka kita kena banyak bersedekah, kena banyak infak. Allah Ta'ala kata apa? Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Allah Ta'ala kata, hendaklah kita berbelanja, bersedekah, bagi mereka yang ada kemampuan mengikut kemampuan dia. Bersedekahlah mereka yang ada kemampuan mengikut kemampuan mereka. Dan yang menariknya Allah Ta'ala kata apa? Wa man qudira alaihi rizquhu, siapa-siapa yang disempitkan rezekinya, falyunfiq, maka hendaklah dia infak. Saya tak bayang tak? Siapa yang dia rasa rezeki dia sempit, maka dia kena infak, kata Allah. Kita kalau kita fikir dengan logik akal kita, bila dah sempit ni, tak payah bagilah, tak payah sedekah lah, dah sempit, kita pun tak apa nak ada. Itu kalau ikut logik akal kita, ikut hawa nafsu kita. Tapi Allah dah, Allah ajak kita, kalau kamu nak Allah luaskan rezeki kamu, Allah tambahkan rezeki kamu, bila kamu rasa keadaan kamu rasa sempit, maka kena banyak infak, banyak bersedekah, banyak buat kebajikan. Kerana apa? Kerana dengan kita banyak infak, bersedekah, buat kebajikan, Allah akan tambah lagi. Mereka akan berdoa untuk kita. Ini adalah keimanan. Walaupun kadang-kadang kalau kita fikir dengan otak kita memang macam tak logik, betul tak? Macam tak logik. Tapi inilah hakikat yang diajar oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tapi oleh kerana syaitan menjanjikan kefakiran kepada kita, asyaitanu ya'idukumul faqr. Allah sebut dalam Quran, syaitan ni bisik di telinga anak Adam, wahai anak Adam, kalau kamu berbelanja untuk bantu dan tolong agama Allah, kamu banyak derma, banyak sedekah, kamu akan jadi miskin. Ini bisikan syaitan. Dan sebahagian anak Adam ini terpengaruh dengan bisikan ini. Sedangkan banyak ayat dalam Quran yang Allah Ta'ala janjikan akan bagi ganti, yang Allah Ta'ala janjikan akan bagi tambahan kepada orang yang infak, orang yang derma, orang yang bersedekah. Sehingga ada bentuk sedekah yang Allah Ta'ala gandakan sampai 700 kali ganda. Paling minimum, saya tak bayang. Biasanya kebanyakan sedekah ni paling minimum 10 kali ganda, paling minimum. Tapi di sana ada satu bentuk sedekah yang Allah Ta'ala kata 700 kali ganda minimum. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang yang infak harta benda dia di jalan Allah, fi sabilillah, maka Allah menjanjikan minimum ganjaran balasan ialah 700 kali ganda. Masya Allah. Ini adalah benda berkaitan dengan akidah yang perlu kita yakin, yang perlu kita percaya. Maka sebab itulah jangan kita terpengaruh dengan bisikan syaitan. Jangan kita terpengaruh dengan da'iyah-da'iyah yang dilontarkan oleh mustasyriqun, oleh musuh-musuh Islam. Sebab musuh-musuh Islam mereka akan cuba merosakkan fahaman kita terhadap Islam. At-tashwih. Kalau kita baca dalam kitab-kitab yang dikarang oleh ulama, antara perkara yang akan dibuat oleh musuh-musuh Islam ialah at-tashwih, iaitu memberi gambaran yang buruk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberi gambaran yang buruk terhadap Islam itu sendiri. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdakwah, orang buat tashwih.
buat gambaran yang buruk terhadap Nabi SAW. Nabi ni tukang sihir, Nabi ni penyair, Nabi ni memecah belahkan masyarakat. Ini benda yang ditanam dalam otak, akal, fikiran masyarakat Quraisy pada ketika itu. Akhirnya sebahagian dari masyarakat Quraisy ni termakan dengan kata-kata ucapan tersebut. Jadi apabila lama kelamaan orang dah mula boleh berfikir, Islam mula diterima oleh masyarakat. Sebab apa? Sebab mereka tengok apa yang digambarkan terhadap Nabi SAW ni tak betul, tak kena. Maka mereka mula ambil langkah yang kedua, iaitulah mengenakan sekatan ekonomi kepada Rasul SAW dan para sahabat. Ini adalah langkah yang kedua yang diambil oleh musuh-musuh Islam untuk menyekat dakwah Nabi SAW. Setelah terbukti mukjizat yang mengatakan Nabi ini memang Rasul, utusan Allah, maka ambil langkah yang ketiga, ialah menghalau, mengusir Nabi SAW dari kampung halaman baginda. Dan langkah yang terakhir yang mereka akan ambil ialah al-qatl. Itulah maka buat perbincangan di Darun Nadwah, bincang bagaimana nak sekat dakwah Nabi, dan maka dapat persetujuan sebulat suara, iaitu dengan cara bunuh Nabi SAW, maka akan matilah dakwah Islamiah. Dan inilah benda yang akan dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk menyekat dakwah Islamiah. Sekarang kita tengok, bila sebut kata Islam, teroris. Bukan kata umat Islam ya teroris, Islam tu sendiri teroris. Digambarkan oleh musuh-musuh Islam, oleh Amerika. Sehingga kita dalam 2-3 bulan yang lalu, apa yang berlaku kepada sahabat-sahabat kita di India, sahabat-sahabat semua, ini benda yang nyata, benda yang kita tahu, bukan benda yang tersembunyi. Berapa ramai umat Islam yang dibunuh. Kerana apa? Kerana mahkamah membenarkan. Kerana Islam ni atau umat Islam ni adalah merupakan golongan yang mengancam. Tapi yakin dan percayalah, apa jua benda yang dibuat oleh musuh-musuh Islam, ianya akan mendatangkan kebaikan kepada umat Islam. Cuma umat Islam perlu bersabar, dan umat Islam perlu berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bila kita baca dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila berlakunya Fatu Mekah, golongan anak-anak muda ni yang mendapat gambaran yang buruk tentang atau terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi masuk ke Mekah, hak orang besar-besar, orang tua-tua ni kata apa? Hampa ni orang-orang muda, apa pergi jauh-jauh sikit. Kerana Muhammad ni dia ada penyakit yang berjangkit. Kalau dia datang bertemu dengan kamu, maka penyakit dia akan berjangkit dengan kamu. Maka pemuda-pemuda tadi pun lari. Akhirnya bila Nabi masuk ke kota Mekah, para pemuda ni tengok, tak ada apa-apa pun, orang tua-tua ni bohong ya. Akhirnya mereka berfikir, sebab mereka duduk dengar Muhammad selama hari ni, 7-8 tahun mereka dengar naba Nabi, kisah Nabi. Tapi bila mereka tengok betul-betul di hadapan mata mereka, akhirnya mereka datang beramai-ramai dan memeluk agama Islam. Dan inilah hakikat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam. Yang seterusnya, malaikat-malaikat bersama-sama dengan orang-orang yang sembahyang mengucapkan amin. Awalnya mereka itu berkata waladdallin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin.
fa innal malaikata yaqulun amin wa innal imama yaqulu amin faman wafaqa ta'minu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi rawahu al-Bukhari atau kama qala alaihi salatu wassalam. Apabila imam berkata ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka hendaklah kamu mengucapkan amin. Bila imam habis je ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka lepas tu imam akan ucapkan amin, maka kita pun ucapkan amin bersama dengan imam. Kerana sesungguhnya malaikat-malaikat pun mengucapkan amin. Sebab malaikat juga ada yang ditugaskan oleh Allah untuk bersama-sama dengan orang yang semayang. Kita dah ambil dah sebelum ni tugas-tugas malaikat. Sebahagian dari malaikat ni ditugaskan untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Sebahagian dari malaikat ni ditugaskan untuk membantu umat Islam dalam urusan-urusan yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malaikat ni banyak tugas mereka. Dan sebahagian dari mereka ni ditugaskan untuk bersama-sama dengan orang yang semayang. Jadi bila disebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imam sebut amin, kita pun amin, maka malaikat juga akan menyebut amin. Maka sesiapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan amin para malaikat, diampunkan baginya dosa yang lalu. Masya Allah, besar pahala. Itu sebab semayang jemaah ni, selain dia dapat 27 kali ganda, kita juga mendapat pengampunan dosa-dosa kita. Masya Allah, hebat. Maka sebab itulah usaha, ikhtiar, cari jalan bagaimana kita boleh semayang secara berjemaah. Usaha, ikhtiar, cari jalan bagaimana kita boleh semayang secara berjemaah. Kerana dengan semayang secara berjemaah ni banyak kelebihan yang dapat digarap oleh kita. Selain daripada kita dapat 27 kali ganda, dapat doa daripada para malaikat, dapat pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Paling kurang kita berjemaah dengan isteri kita. Jangan di rumah pun semayang sendiri-sendiri juga. Kita ada suami isteri, semayang suami isteri. Di pejabat, ajak staff kita, ajak kawan-kawan kita semayang sekali dengan kita. Supaya apa? Supaya kita dapat ganjaran yang lumayan. Lumayan ni ganjaran ni. Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Tak lumayan ke ni? Kita ni hari-hari buat dosa, hari-hari buat salah, hari-hari melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan kita semayang 5 waktu semalam, Allah ampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Itu sebab umat Islam ni, kalau kita baca lah, kalau kita tengok dalam ayat Quran, dalam hadis Nabi SAW, umat Islam yang jaga semayang 5 waktu semalam, puasa di bulan Ramadan, jaga benda-benda yang diperintah oleh Allah yang wajib dia buat, dia tambah pula dengan yang sunat, maka peluang untuk masuk syurga Allah tu, Masya Allah, terlalu luas. Terlalu luas. Selain daripada peluang untuk kita dapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peluang untuk kita masuk syurga Allah, peluang untuk kita dapat syafaat Nabi ni, Masya Allah. Cuma kita umat Islam ni kena usaha sikit, jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jaga semayang 5 waktu semalam, ingatkan anak-anak kita. Sebab kadang-kadang kita bila kita bercakap telefon anak-anak kita ni, jarang kita tanya semayang ke tak lagi. Tanya bab duit, tanya bab pelajaran, tanya bab-bab lain. Cuba setiap kali mereka telefon kita, setiap kali kita telefon mereka, tanya semayang ke tak lagi, supaya mereka ni sentiasa beringat. Tanya mereka, minggu ni pergi kuliah ke tak?
Ada pergi dengan kuliah tak? Tanya. Jangan tak tanya. Jangan kita duk anggap bila mereka dah lepas daripada rumah, kita dah tak ada apa-apa dah dengan mereka. Jangan. Mereka di universiti ke, mereka dah kerja ke, dah apa, kalau telefon ingatkan mereka, pergi surau, pergi masjid, pergi ke majlis-majlis ilmu. Jangan biar kehidupan mereka gitu je, makan minum, makan minum. Kena pesan, pergi ke masjid, pergi ke surau, duduk dalam majlis-majlis ilmu. Karena itulah bekalan kita dunia akhirat. Kalau semata-mata untuk makan minum, orang lain pun sama ya, makan minum juga. Tapi yang membezakan kita umat Islam ni, kita di sana ada majlis-majlis ilmu. Ada perkara-perkara yang perlu kita buat sebagai bekalan kita untuk kita balik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mahu masyarakat kita ni hanya semata-mata nama aja Islam. Tapi apa benda Islam tu kadang-kadang mereka tak tahu. Ya Nabi SAW pernah ingatkan kita, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal Islam illa ismuh wala minal Quran illa rasmuh, atau kama qala alaihi wasallam. Rasulullah kata akan tiba suatu masa nanti yang tinggal daripada Al-Quran, yang tinggal daripada Islam ni hanya nama saja. Abdullah, Muhammad, Aminah, Halimah. Tapi tak tahu apa itu Islam. Dan Nabi kata akan tiba suatu masa nanti yang tinggal daripada Quran hanya tulisan saja. Quran ada belunggu di masjid, di surau, tapi tak ada orang baca. Ada orang kata, Ustaz kami baca Quran dalam telefon. Okey, Alhamdulillah, baca, tak ada masalah, silakan. Tak ada masalah. Sila baca, tak ada masalah. Dalam telefon ke, dalam laptop ke, baca, sila, tak ada masalah. Tapi yang penting baca. Ni kadang-kadang tengok Al-Quran di surau-surau masing-masing, Masya Allah, baru je. Hampir tidak ada kesan Al-Quran itu disentuh oleh makmum atau oleh ahli jemaah surau masjid. Saya pesan pada diri saya, pesan pada abang-abang, kakak-kakak muslimin muslimat dirahmati Allah, jadikan Al-Quran sebagai bacaan harian kita. Benda lain hari-hari kita boleh baca, Facebook, WhatsApp, Sahabat, TV, hari-hari boleh tengok. Pasal apa kita tak boleh hari-hari tengok Al-Quran? Sedangkan Al-Quran itu adalah merupakan ruh, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quranir ruh. Orang yang baca Al-Quran, orang tu ada ruh. Orang yang beramal dengan Al-Quran, orang tu ada ruh. Orang yang tak baca Quran, orang yang tak beramal dengan Al-Quran, orang tu orang yang tak ada ruh. Sebab itulah Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, ketika dia berhadapan dengan tentera kufar, dia kata apa? Aku tak kisah ramai mana pun tentera kufar, aku tak kisah. Kenapa? Kerana aku ni hidup, mereka mati. Khalid ibn Walid, panglima Islam, dia kata apa? Aku tak kisah ramai mana pun tentera musuh, 1000 orang ke 2000 orang, aku tak kisah. Pasal apa? Kerana mereka tu mati, aku hidup, kata Khalid. Pasal apa aku hidup? Kerana aku ada Al-Quran. Walaupun Khalid ibn Walid ni tak banyak surah yang dia mendapat, kerana sibuk dengan urusan ketenteraan, tapi tetap hari-hari dia baca Quran. Kita ni tak ada sibuk apa, sibuk dengan duniawi kita sampai tak ada nak baca Quran. Tolong buat perubahan dalam kehidupan kita. Kalau kita nak kita menjadi orang yang ada ruh, maka hari-hari baca Quran. Pesan pada anak-anak kita, pesan pada cucu-cucu kita, baca Quran.
hayati isi kandungan yang ada dalam Al-Quran. Pergi belajar, pergi mengaji. Kalau ada ustaz-ustaz yang mengajar tafsir, pergi mengajar, pergi belajar. Dengar apa huraian dia, apa benda yang Allah Ta'ala nak daripada kita. Jangan kita biar mereka gitu je. Kesian mereka. Esok bila balik ke sana nanti, bila ditanya oleh Allah, anak-anak jawab apa? Ya Allah, dulu mak ayahku tak pesan pun. Dulu mak ayahku tak abang pun kata kena pergi kuliah, kena pergi mengaji, kena pergi belajar. Jenak kena godam kita, na'udzubillah. Kita jangan anggap bila mereka dah keluar daripada rumah, bila mereka dah orang kata sambung belajar di universiti ke, atau dah mula kerja, mana tanggungjawab kita dah habis dah. Memanglah tanggungjawab kita nak sara mereka, memang kita dah tak ada lah. Tapi tanggungjawab kita sebagai ayah, tanggungjawab kita sebagai mak, tanggungjawab kita sebagai orang tua tetap akan ada. Kita bayang Nabi SAW, Nabi SAW pernah pergi gerak Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah qiyamul lail. Nabi SAW pernah pergi ketuk rumah Sayyidina Ali, rumah Siti Fatimah, anak anda baginda sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu ajma'in. Untuk apa? Qiyamul lail. Mana kita gerak menantu kita bangun sembahyang 2 rakaat? Insya-Allah dak. Insya-Allah dak. Kita bayang tengok, Masya Allah. Kalau kita baca tu, anak bila baca sirah, Masya Allah, rasa kita ni Masya Allah, kerdil betul. Bagi kita, hampa dah kahwin, pandai-pandai hampa lah, nantak kat hampa lah. Betul tak bagi kita? Walaupun qiyamul lail ni sunat je, tapi nak cerita kata kita sebagai ibu bapa ni masih perlu untuk mengingatkan mereka. Ni yang puasa 6 baru ni, yang puasa 6 baru ni. Tak tahulah dan habis tak dah habis tak tahu. Hari-hari rumah terbuka. Hari-hari, tak kira hari apa pun semua, hari-hari, tak kira satu Ahad, Isnin, Selasa, Rabu pun Masya Allah tibai juga. Akhirnya kita nak puasa tak boleh. Tu kadang-kadang kita kena bagi kefahaman juga pada masyarakat kita. Buatlah waktu malam kau okey lah kan. Ni semua nak buat siang-siang. Jenuh kita nak puasa apa ya. Kalau kita betul-betul kuat, pergi je lah. Pergi rai je lah, tak usah makan apa. Meleleh yak liok pula, tengok lemang, tengok rendang semua ada kan. Meleleh yak liok pula. Allahu Akbar. Baru ni saya sembang dengan Arab Palestin. Daripada wakil kedutaan sini, kebetulan jumpa dia, sembang dengan dia. Dia kata Malaysia hebat, dia kata. Puasa sebulan, raya pun sebulan, dia kata. Masya Allah, hebat. Kata hakaza sya'bul maliziyin. Dia kata hakaza sya'bul maliziyin. Beginilah keadaannya masyarakat Malaysia. Puasa sebulan, raya pun sebulan. Kadang-kadang lajak lagi. Bulan Zulkaidah pun ada lagi jamuan raya. Alhamdulillah. Hebat orang Melayu. Balas dendam 2 tahun tak boleh buat jamuan raya kan. Tahun ni tibai betul-betul. Akhirnya kita puasa 6 pun tak habis. Allahu Akbar. Dalam mazhab Maliki, mazhab Maliki ni dia tidak ada puasa 6 Syawal. Sebab dia pegang hadis Nabi yang lain yang mengatakan siapa-siapa yang puasa Ramadan kemudian dia puasa 6 hari, tapi Nabi tak sebut dalam bulan Syawal. Hadis yang kita pegang tu riwayat Imam Muslim yang mengatakan siapa yang puasa Ramadan kemudian diperiringkan dengan 6 hari bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa setahun penuh. Dalam mazhab Maliki dia tak pegang hadis yang kata 6 bulan Syawal tu. Mana lepas puasa, hang puasa lah mana-mana 6 hari. Akan dapat juga pahala. Jadi kita nak pakai tu boleh tak? Dah tak ada, rumah terbuka je nak baca dah. Tapi benda ni kena mengaji lah tu, sebab kita kena mengaji. Bila mengaji ni banyak jalan yang kita boleh
dapat pahala, kena mengaji. Orang tanya ustaz habis dah puasa, contoh ya. Oh tak apa, nanti ada lepas habis Syawal nanti ada lagi mazhab Maliki, kita pakai mazhab Maliki je. Yang keempat, malaikat-malaikat yang membawa rahmat untuk orang-orang yang beriman, terutamanya para alim ulama. Firman Allah tabaraka wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijukum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Surah Al-Ahzab ayat 43. Dialah Allah yang memberi rahmat kepada kamu, dan malaikatnya pula berdoa bagi kamu untuk mengeluarkan kamu daripada gelap gelita kufur dan maksiat kepada cahaya yang terang benderang, itulah iman dan taat. Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada kita. Allah jamin kita masuk syurga Allah ni dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan kita, bukan dengan ibadah kita. Kita masuk syurga Allah dengan rahmat Allah. Kalau dengan amalan kita memang macam tak berapa nak layak. Ialah puasa sebulan, raya sebulan, mana habis lah. Ikutnya habis lah. Dah puasa sebulan, raya sebulan, habis lah kira tak ada lah. Semayang 5 waktu, saya semalam makan 7 kali. Hutang lagi tu dengan Allah Ta'ala tu. Hutang. Baca Quran sejam, baca Facebook, WhatsApp, tengok TV 3 jam. Hutang lagi dengan Allah Ta'ala. Kalau kita nak kira kita ni banyak hutang dengan Allah Ta'ala berbanding dengan ibadah yang kita buat, betul tak? Kalau kita nak kira balik lah, kita ni banyak terhutang dengan Allah Ta'ala berbanding dengan ibadah yang kita buat. Jadi kalau kita rasa kita nak masuk syurga Allah dengan amalan kita, memang secara logik akalnya memang tak ada. Maka sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, huwallazi yusalli 'alaikum. Allah yang bagi rahmat kepada kita. Mana dengan rahmat Allah Ta'ala itulah yang melayakkan kita masuk syurga Allah. Tanpa rahmat belas kasihan Allah, memang kita tak layak. Sebab apa? Sebab Allah bagi macam-macam kat kita. Allah bagi pendengaran, penglihatan, Allah bagi tangan, kaki, semua Allah Ta'ala bagi. Kita guna semaksima yang boleh. Tapi bila kita nak balas balik jasa Allah Ta'ala, kita buat minima je. Kita buat minima je. Tapi nikmat Allah kita guna maksima. Maka kalau ikut di segi perkiraan, mana kita terhutang lagi lah dengan Allah Ta'ala. Terhutang. Sebab itulah kita tengok ulama-ulama dulu, Masya Allah, hebat amal ibadah mereka. Imam Ahmad bin Hanbal, masa dia masih sihat, dia semayang malam sebanyak 300 rakaat. Cuba bayang, 300 rakaat. Allahu Akbar. Bila kita fikir, bila baca balik kisah, Masya Allah, hebat. Bila dia di penjara, dia disiksa, akhirnya kesihatan dia terjejas. Dia kata, aku tak mampu lagi nak beribadah pada Allah seperti mana dulu. Aku hanya mampu melaksanakan semayang malam sebanyak 150 rakaat saja. Kita bayang, tak mampu tu 150 rakaat. Kita kuliah qulullah ya, 2 rakaat tak lafaz. Bukan surah panjang-panjang, depa semayang, Masya Allah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam bulan Ramadan, siang sekali khatam Quran, malam sekali khatam Quran. Dalam bulan Ramadan 60 kali khatam Quran.
Kita bayang siang sekali khatam Quran dia baca. Malam kata ulama dia baca Quran dalam qiyamul lail dia. Boleh khatam Al-Quran 30 juzuk. Kita kuliah qulullah tu pun 2 rakaat pun tak larat. Makan 3 pinggan. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Malu kita dengan Allah Ta'ala. Malu kita dengan Allah Ta'ala. Esok kita dihimpunkan bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhu ajmain, insya-Allah, mudah-mudahan, insya-Allah, mudah-mudahan kita masuk syurga esok, kita berkumpul dengan para sahabat. Sahabat tanya kita, hampa makan berapa kali sehari? Kita buat 7 kali. Pensan terus sahabat. Pasal apa? Mereka nak makan sehari sekali pun, masya-Allah. Sebab itulah ulama sufi kata apa? Ulama sufi. Ulama sufi kata orang yang makan sehari 3 kali dia adalah orang yang kaya pada pandangan kami, kata ulama sufi. Orang yang ada makan sehari 3 kali. Kita sehari 7 kali. Jutawan terus. Pada pandangan ulama sufi. Bukan pada pandangan ulama fiqh, bukan pada pandangan ulama fiqh. Masya-Allah, tabarakallah. Syukur, alhamdulillah, nikmat Allah Taala bagi. Maka sebab itulah kita kena letak dalam diri kita, buatlah amal ibadah sebanyak yang boleh. Bila kita baca Al-Quran, Allah Taala kata kepada Nabi, Allah Taala kata kepada Nabi, wala tamnun tastakthir. Wala tamnun tastakthir, kata Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala kata kepada Muhammad, jangan kamu duk rasa ibadah yang kamu buat tu dah banyak. Ni Allah Ta'ala pesan pada Nabi ni, wahai Muhammad, jangan kamu duk rasa ibadah yang kamu buat tu dah banyak. Sedangkan ibadah yang Nabi buat, Masya Allah, hebat. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah menggambarkan bagaimana Nabi qiyamul lail hatta yatafattara qadamah. Qiyamul lail Nabi ni, kata Siti Aisyah, sehingga melepuh kaki, melecup kaki. Sehingga Siti Aisyah radhiyallahu anha tanya pada Rasulullah, lima fa'alta ya Rasulullah? Pasal apa kamu buat sampai terang ini wahai Rasulullah? Tidakkah dosa kamu telah diampuni oleh Allah? Nabi jawab apa? Afala akuna 'abdan syakura? Tidakkah ini menunjukkan kata aku ni mensyukuri nikmat Allah? Oleh kerana Allah dah ampuni dosa-dosaku, Allah dah jamin syurga untukku, maka aku buat ibadah sebanyak yang boleh untuk tunjuk kata aku mensyukuri nikmat Allah. Kita ni tidak ada jaminan langsung secara zahir. Dah lah tak ada jaminan, ibadah pun tak tahu mana. Allahu Akbar. Mari kita cuba buat. Allah Ta'ala sebut lagi kepada Nabi SAW, fa iza faraghta fansab, kata Allah. 2 ayat ni bila baca sangat-sangat menyentuh jiwa. Satu, wala tamnun tastakthir. Yang kedua, Allah Ta'ala kata pada Nabi SAW, fa iza faraghta fansab. Bila dah selesai buat ibadah, buat pula. Masya Allah, sangat-sangat menyentuh jiwa kita. Sebab apa? Sebab kita ni bila selesai, alhamdulillah, syukur, habis dah, lega. Dah baca Quran dah 2 muka, lega dah baca dah. Betul nak tengok dah tunggu esok pula. Tapi bila tanya nak syurga Firdaus, alhamdulillah, syukur. Hang ni nak masuk syurga mana? Al-Firdaus Al-A'la. Nak duduk dekat dengan Nabi SAW. Masya Allah. Quran 1 muka je sehari. Semayang qiyamul lail 2 rakaat. Tu pun qul ya qulullah ya. Alhamdulillah, syukur. Syukur, alhamdulillah. Buat juga. Kita macam tu dah, buat juga. Pada tak buat langsung, kita buah tu selalunya. Jadi sahabat-sahabat, abang-abang, kakak-kakak muslimin muslimat dirahmati Allah, mari cuba kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak rugi kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, tak rugi.
Bahkan kita akan menjadi orang yang beruntung. Kita akan jadi orang yang bahagia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena letak penat tu di tepi. Kita nak kadang-kadang tak penat di depan. Itu yang jadi masalah kita. Nak puasa sunat penat, nak sembahyang sunat penat, qiyamul lail penat, baca Quran penat, selawat penat, istighfar penat. Penat belaka, penat tak di depan. Itu yang jadi ujian dan cabaran kita. Kita penat hak akhirat ni kena tak di belakang. Tapi kalau bab duniawi tak penat pun. Bab duniawi tak pernah ada orang rasa penat bab duniawi. Pasal dia nampak hasil yang segera. Tapi bila dalam urusan ukhrawi, penat duduk di depan. Memanglah ibadah pun penat, tapi jangan tak di depan, tak di tepi. Kan? Ataupun tak di belakang. Jadi Allah Ta'ala kata, dialah Allah yang memberi rahmat kepada kamu, dan para malaikatnya pula berdoa bagi kamu. Masya Allah, malaikat berdoa untuk kita. Doa malaikat ni insya Allah Allah Ta'ala terima. Doa kita mungkinlah masih ada kekurangan, mungkin doa kita. Tapi doa para malaikat, makhluk yang tidak pernah derhaka kepada Allah, malaikat yang sentiasa bertasbih, bertahmid. Yang disebut ketika Allah Ta'ala nak mencipta Nabi Adam AS. Malaikat kata apa? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini sentiasa bertasbih kepada kamu, sentiasa membesarkan kamu, sentiasa mengagungkan kamu, ya Allah. Kita ni bertasbih, bertahmid, ada masa tertentu ya. Ada masa tertentu ya. Tapi para malaikat sentiasa. Jadi mereka ni bila berdoa kepada Allah, insya-Allah doa mereka akan dipandang oleh Allah. Maka bagi orang yang melakukan sembahyang, orang yang baik hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka malaikat akan berdoa untuk mereka. Itulah malaikat berdoa untuk mengeluarkan kamu daripada gelap gelita kufur dan maksiat kepada cahaya yang terang benderang, iaitu iman dan taat. Malaikat berdoa, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita untuk kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena ingat, malaikat berdoa untuk kita, syaitan pun berusaha untuk merosakkan kita. Ini kadang-kadang jadi masalah kita. Nafsu kita lagi tambah lagi. Nafsu kita tambah pula lagi. Syaitan ni dia tak akan lepas kita begitu saja. Dia akan serang kita daripada depan, belakang, kiri, kanan. Dia akan datang serang kita. Tok guru silat pun tak boleh nak tempih tu. Kalau orang serang daripada depan, belakang, kiri, kanan, memang tak boleh nak tempih. Dan adalah ia sentiasa melimpah-limpahkan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala sentiasa bagi rahmat dia. Dan yang terakhirnya kita baca hadis, innallaha malaikatahu ahli samawati wal ard yusalluna ala muallimin nas al-khair, rawahu Tirmizi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan juga para penghuni langit dan bumi memberi selawat atau rahmat, mendoakan ke atas orang-orang yang mengajar perkara-perkara kebaikan. Orang yang mengajak benda-benda yang baik akan mendapat doa daripada para malaikat. Innal malaikata la tad'a ajnihata li talibil ilm ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayapnya bagi orang-orang yang bagi orang yang belajar ilmu pengetahuan, kerana redha, suka, gembira dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang belajar ilmu pengetahuan tadi. Hadis riwayat Tirmizi. Apa yang kita buat ni adalah merupakan benda yang malaikat suka. Bila kita buat benda yang malaikat suka, maka sudah pastilah kita akan dapat doa mereka. Maka ramai-ramailah kita mengimarahkan masjid ini.
Ada majlis ilmu kita mari, duduk je, dengar je. Bukan kena bayang pun, duduk dalam aircon sedap je. Kan? Jadi kita jangan lepas peluang yang ada ni. Kita dapat doa daripada malaikat, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Jadi kata pengarang kita ni, selain daripada tugas-tugas tersebut, banyak lagi tugas malaikat dalam alam ruh dan alam dunia yang tidak disenaraikan dalam kitab ini. Sungguh pun demikian, bagi tiap-tiap orang yang sudah mukallaf, wajib beriman kepada malaikat-malaikat yang menjadi salah satu daripada rukun iman yang 6. Kita kena beriman kepada para malaikat dan tugas-tugas yang Allah Ta'ala tetapkan untuk mereka. InsyaAllah panjang umur kita akan ambil fasal yang ke-12, iaitu beriman kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna 'abiduk wa nu'abidik wa nu'ima'ik nawasuna biyadik ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك وانزلت بكتابك وعلمته أحدا من خلقك باستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.